Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Qadirun artinya yang kuasa, ke-15 muridun artinya yang berkehendak, ke-16 alimun artinya yang mengetahui, ke-17 hayyun artinya yang hidup, ke-18 sami'un artinya yang mendengar, ke-19 basirun artinya yang melihat, ke-20 mutakallimun artinya yang berkata-kata. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan bagi Asy-Syahid Al-Alimil Allamati Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Palembani rahimahullahu taala. Hari ini sambung lagi pada bicara tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu kata dianya ke-14. Ke-14 fi tartibi zikri, pada tertib membilah. Fi nafsil amri, pada diri hijau sebenarnya tidak ada sifat Tuhan itu dulu dan kedia. Semuanya koding berlaku, sedia kala berlaku. Tak ada dulu, tak ada kedia. Itu ke-14 ni hanya pada tertib menyebut saja. Ke-14 qadirun. Ni sebut qadirun. Sini bukan sifat ni. Qadirun ni zat. Qadirun artinya zat yang berkuasa. Itu qadirun. Jadi bukan kita nak bicara tentang qadirun. Yang kita nak bicara di sini ialah kaunuhu qadiron. Itu. Tu tahu apa? Musannif penulis kitab sebut qadirun. Ini orang panggil fi tasammuhil ibarati. Bermudah-mudah dalam menulis, dalam ibarah. Dia sifat taruh orang hok mengajar ni, orang hok mengaji di sini. Kalau orang hok mengajar, orang tak mengaji, hanya goreng lagu mana pun sejadi sampai isyak berhenti qomat masuk semaya isyak jadi. Betul tak cara di sini. Jadi musannif mengarah kitab ni dia tulis dengan mudah begini kerana dia harap orang hok mengajar tu orang hok mengaji. Dan kita orang pendengar pun ambil ilmu akidah ni dengan jalan ngaji, bukan baca buku semata-mata. Beli buku kertas, klik baca sore rumah, kekeng depan TV, bila-bila tengok gegar organza, selesai masalah. Tak jadi itu. Sebab tu katanya Habib apa? Tu Habib Betawi tu, Habib Yahya Al-Betawi dia kata kan, man akhaza ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu aqaid, ilmu akidah, fi kutubin daripada kitab semata-mata bila syaikhin tanpa guru.
Kalau dia guru tak apalah, yang ngaji pas bela-bela tu dia beli buku-buku nak baca sambil-sambil menambah ke orang panggil maklumat, tak ada apa. Nah, kalau dia berasa ragu-ragu dia rujuk untuk guru dia. Ni dok pakai beli kitab tu kan baca suara bela-bela kakak rumah. Tak ada mengaji berapa dengan tok guru. Tak ada suara tok guru. Mudah tu ni. Ambil ilmu akidah tu semata-mata terus daripada kitab tanpa suara tok guru sekalipun. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam hati perut bedah dia segala waham-waham, sengka-sengka, rasa-rasa. Pada pendapat saya selesai masalah. Ni bahaya dah tu ni. Jadi kehendak dengan ke-14 qadirun, kaunuhu qadiran. Mana sifatnya? Kaunuhu tu sifat. Qadirun au qadiran bukan sifat. Qadiran tu zat. Qadirun ai zatun muttasifatun bil qudrati. Zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Maka zat yang bersifat dengan sifat kudrat dipanggil zatu qadirun. Zat yang maha amat berkuasa. Nah, zat yang bersifat dengan sifat berkuasa, zat tu dipanggil zat yang maha amat berkuasa. Sekarang ni bukan nak cara zat, nak cara sifat. Sifat gapo ni? Dia panggil sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Setelah sifat ma'ani, ulama setengah daripadanya bila secara tafsili, secara satu persatunya pula ialah sifat ma'nawiyah. Kalau mengikut qaul yang rajih, pendapat yang kuat, iaitu qaul Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Asy'ariyah tu sendiri, iaitu ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan al-Asy'ari, cukup kita bilang secara tafsili, kita mengajar secara seka-seka, sebutir-sebutir dengan bahas sebutir-sebutir sosok sifat tu 13 sifat. Cukup. Mana? 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Cukup. Nah, wujud, kidai, baqa', mukhalafah, qiyam binafsi, wadaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 13 sifat. Jadi 13 sifat ni qaul, yakni pendapat rajih yang kuat, teguh, kuat, nisbah dalil. Tu betul. Tapi tak masyhur lah, tak sahur kacak mengaji ilmu sifat 13. Tak je dengar tu. Dekat ni. Kau biasa dengar ilmu sifat 20. Jadi sifat 20 ni orang panggil qaul yang masyhur, tetapi marjuh, lemah. Qaul ni masyhur. Apa masyhur? Ma kasura qailuhu. Itu dipanggil masyhur. Pendapat yang banyak orang bercakap tentang dia. Itu dia panggil pendapat yang masyhur. Ramai orang sana sini semua dah bercakap. Ngaji berapa? Sifat 20. Ilmu berapa ngaji tu? Ilmu sifat 20. Semua orang dah bercakap ilmu sifat 20. Tapi kalau kita teliti, bahas ngerti, hak 20 ni lemah. Mana hak lemahnya? Ma'nawiyah tu lemah. Apa lemah? Sebab payah nak faham. Payah nak faham. Payah tak payah nanti tunggu kita hurai, tengok boleh faham ke tak boleh faham. Payah nak boleh faham. Jadi kalau sifat 13 tu kuat, apa? Sedikit lagi pula mudah difaham. Tapi kalau sifat 20 ni banyak lagi pula payah nak difaham. Berapa payah? Ma'nawiyah ni orang panggil nisbatan ilal ma'ani, nisbah kepada sifat ma'ani. Kerana ada sifat ma'ani di zat Allah, mana qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi pendapat qaul Maturidiyah, ulama-ulama Maturidiyah kata kena ada lagi satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada, seolah-olah pelekat di antara sifat dengan zat. Tak boleh bercerah tangga, cabut sifat daripada zat. Tu payah nak faham tu. Kudrat nak boleh ada di zat tu, katanya ulama yang menjalani di atas pendapat membilangkan ma'nawiyah secara satu persatu. Dia kata kena ada lagi satu kelakuan, satu hal
yang menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata kau nunggu nu ada siapa tak ada semati sehingga boleh buka hijab nampak, tak boleh. Kalau tidak, berbilai pula kudrat, berbilai iradah, berbilai ilmu, berbilai hayat, berbilai sama, berbilai basar, berbilai kalam. Nak kata tak ada langsung kau nunggu, sifat boleh cabut tangga daripada zat. Ha, tu kata payah nak faham sifat ni, nak tu ni. Lepas tu seolah-olahnya ada satu sifat lain yang jadi jumplekat antara sifat dengan zat, tak boleh cerah tangga. Tu. Ha, tu nak kata payah nak faham. Kau pendapat ni payah. Sebab tu marjuh, lemah tapi masyhur. Masyhur. Ha, tu. Nak tu ni. Supaya kita ni buat misal kan. Gini. Supaya hanger dengan baju. Bila kita letak baju di hanger, lekat tak? Lekat, tak cabut Ha, ada tu ni. Kalau tengok sungguh, hak adanya apa? Yang adanya hanger, yang adanya baju. Tapi bila letak lekat, tu. Jadi lekatnya baju di hanger tu seolah-olahnya ada satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau ada, betul-betul boleh nampak lah pula kelakuan tu. Mana? Baju boleh tengok, boleh nampak. Hanger boleh tengok. Kelakuan tu boleh tengok. Tak boleh tengok. Kalau tak boleh tengok, orang tak ada langsung, baju tak lekat pula di hanger. Lepas tu, ada satu kelakuan yang duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada, yang memplekatkan baju di hanger. Itu. Betul ni. Ini contoh nak mudah faham je. Jangan duduk faham lagu tu di zat Allah tak larang. Itu ni. Nak mudah faham tentang maknawiyah. Tu sebab tu ulama kata maknawiyah ni apa? Al-halu. Nah, al-halus sabitatu. Satu kelakuan yang sabit, yang sungguh. Bainal wujudi wal adami, antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Lepas tu sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di zat tu, sungguhlah orang panggil maknawiyah. Itu dia panggil sifat maknawiyah. Ada ni. Tengok boleh faham ke tak boleh faham. Memang payah sikit. Sebab itulah qaul ni qaul yang marjuh, lemah. Sebab apa? Payah nak faham. Kalau qaul yang rajih mudah. Mana? Perkara ni tak ada perkara, sesuatu perkara ni dia tak lepas daripada tiga perkara. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada akal. Tu kira-kira akal dipanggil amrun i'tibariyah. Nah, sesuatu perkara ni tak lepas daripada tiga perkara. Mana? Wujudiyatun, ada betul-betul. Adamiyatun, tak ada betul-betul. Amrun i'tibariyatun, sungguh perkara tu kira-kira dalam kepala otak saja, sungguh dia tu. Tu orang panggil qaul asy'ariyah, mudah tiga. Tapi di qaul maturidiyah ia tambah lagi 4. Sesuatu perkara tu tak lepas daripada 4 perkara. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, kira-kira akal, kira-kira di luar daripada akal, tapi tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Itu dia panggil hal. Tu. Jadi payah nak faham tu, payah nak faham. Jadi kalau tak faham pun biar ke dia lah. Nah, ini perbahasan ulama kalam. Sebab hak tu dia mau duk bahas. Ni. Baik. Jadi kalau gitu qadirun sini maknanya kaunuhu qadiron. Keadaannya Allah yang berperkuasa. Nak terjemuh itu. Apa terjemuh itu pula Ustaz? Kerana maknawiyah ni ada 2. Maknawiyatun majmu'un 'alaiha. Maknawiyatun mukhtalafun fiha. Ada 2 kategori pula. Maknawiyah ni ada maknawiyah mujma'un 'alaiha, yang diijma'kan di atasnya, sepakat. Mu'tazilah pun tidak ingkar. Sehingga siapa yang ingkar kafir. Tu orang panggil maknawiyah mujma'un 'alaiha.
Mana ma'nawiyah mujma'un alaiha? Yang kalau kita terjemah kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang maha berkuasa. Itu. Nah, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang maha berkuasa, ini makna Mu'tazilah, tidak nafi, tidak ingkar. Dan barang siapa yang ingkar hak ni kafir. Tak ada kena bahas panjang-panjang kafir itu. Nah, ingkar keadaannya Allah yang maha berkuasa, artinya isbat keadaannya Allah yang maha lemah. Dia kata kafir apa? Nah, tu. Yang keduanya ma'nawiyah mukhtalafun fiha. Ma'nawiyah yang diselisih pendapatkan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah padanya. Ni. Hak kita terjemah kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berpekuasa, atau kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang empunya sifat pekuasa. Hak ni tak masuk daripada maknawiyah, hak diisbatkan oleh Mu'tazilah. Sebab apa kita kata itu? Sebab Mu'tazilah dia awal-awal lagi engkar sifat ma'ani. Nah, sebab tu Mu'tazilah tu dilabelkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'attilah, dia panggil. Mu'attilah ni makna fuq yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Ta'til dia panggil. Mentaktilkan zat, mengkosongkan zat daripada sifat. Artinya Allah tidak punya sifat. Lepas tu Allah Ta'ala kuasa zat. Allahu qadirun bizatihi, muridun bizatihi, alimun bizatihi, hayyun bizatihi. Sifat tak ada. Awal-awal lagi dia ingkar ma'ani. Sedangkan ma'nawiyah ni lazimatun lil ma'ani, talazum dengan ma'ani. Nah, lazim daripada ma'ani. Izan tafal malzum, izan tafal lazim intafal malzum. Itu kaedahnya. Bila ternafinya lazim, maka ternafinya malzum. Mana? Kalau ternafinya lazim, mana? Tidak ada kudrat, maka tak ada lah kaunuhu qadiran. Nah, gitu. Kalau tidak ada iradat, maka tak ada lah kaunuhu muridan. Itu. Jadi sebab itulah maknawiyah yang diisbatkan oleh Mu'tazilah itu bukan sifat, tetapi keadaannya zat Allah tu yang maha berkuasa. Sebab tu kalau kita terjemah kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang maha berkuasa, itu baru level Mu'tazilah ke? Baru level Mu'tazilah. Kudrat artinya berkuasa. Mu'tazilah pun tak ingkar. Mu'tazilah pun tak ingkar Allah Ta'ala berkuasa. Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatu. Itu Mu'tazilah tak ingkar. Allah zat yang maha berkuasa, dengan kuasanya itu ialah zatnya. Itu Mu'tazilah tak ingkar. Sebab tu kita mengaji sifat 20 ni biar naik ke tahap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ngaji sifat 20 tu duduk supaya Mu'tazilah tak beza. Tak ada beza itu. Nah, jadi Ahli Sunnahnya beza dengan Mu'tazilah apa? Isbat sifat di zat Allah Ta'ala. Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun qadimatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Gitu kan? Allah zat yang maha berkuasa, dengan kuasanya itu ialah sifat kudrat, sifat berkuasanya. Sifat berkuasanya itu apa dia? Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya. Ada berkuasa tu di zat Allah Ta'ala. Itu. Jadi bila kita isbatkan lazim, isbat malzum mana? Kaunuhu qadiran, artinya keadaannya zat Allah Ta'ala yang berpekuasa, yang empunya sifat pekuasa. Itu. Jadi sebab tu kalau kita mengaji sifat 20 jadi pelik. Apa? Mula-mula masa duk bahas sifat ma'ani, ulama dia cerita kata Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Bila habis bahas sifat ma'ani, masuk sifat maknawiyah, ulama kata mana? Sifat maknawiyah ni perkara yang diijmukkan dia. Sekira-kira barang siapa yang ingkarkan dia, kafirlah ia. Nah, ijmuk mana? Hatta Mu'tazilah pun isbat maknawiyah. Jadi pelik.
Pelik lagu mana? Bagi orang hak mengaji, hak kaji, dia akan rasa pelik lah. Kalau orang hak tak kaji, ini etik ni. Mampu gila, pelik tak pelik. Puasa perut aku ucik sama. Jadi aku belum makan nasi. Kenyai sama, tak ada hal lah. Tapi kalau orang mengaji, pelik. Sedangkan maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Bila orang tu nafi lazim, maka nafi lah malzum. Nah, kita kata Mu'tazilah nafi ma'ani, maka sepatutnya Mu'tazilah nafi juga maknawiyah. Sebab bila nafi kudrat, ternafilah kaunuhu qadiran. Tak gitu ini. Nah, kenapa? Karena kudrat lazim, kaunuhu qadiran malzum. Kaidahnya idzan tafal lazim intafal malzum. Bila ternafinya lazim, maka ternafi malzum. Bila nafi kudrat, nafi kaunuhu qadiran. Tapi Mu'tazilah nafi kudrat, tiba-tiba kaunuhu qadiran, Mu'tazilah isbat. Ini jadi pening, dia keliru habis. Maka patut diberi penerangan. Apa? Yang diisbat oleh Mu'tazilah kaunuhu qadiran tu bukanlah maknawiyah yang dibahas di dalam pengajian ilmu sifat 20. Bukan. Betul? Maknawiyah tersebut maknawiyah yang disepakati oleh sekalian firaqil Islam. Hatta Mu'tazilah pun tidak ingkar kaunuhu qadiran dengan makna zat Allah Ta'ala, keadaannya yang maha amat berkuasa. Waktu Mu'tazilah tak ingkar. Nak bahaya gitu. Keadaannya zat Allah yang maha amat berkuasa tak ada kaitannya dengan sifat kudrat berkuasa, sifat ma'ani hak kita duk isbat dalam sifat ma'ani itu tak ada kaitan. Sebab itulah bila dia nafi sifat ma'ani, tak ternafi maknawiyah hak dia duk isbat tu. Sebab apa? Hak tu bukan sifat, hak tu zat. Keadaannya zat Allah yang maha amat berkuasa. Hak kita duk bahas kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ila akhir ni bukan keadaannya zat Allah yang maha berkuasa, tapi keadaannya zat Allah yang berperkuasa. Keadaannya zat Allah yang empunya sifat berkuasa. Hak ni malzum bagi ma'ani, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi siapa ingkar ma'ani, ingkar maknawi. Baru kena. Itu lagu tu. Jadi kalau tidak duk pening kita, Mu'tazilah pun tidak ingkar. Tiba-tiba Asy'ariyah ingkar maknawiyah. Macam mana? Kafir Asy'ariyah? Tak. Asy'ariyah ingkar tu bukan maknawiyah hak diijma'. Asy'ariyah ingkar tu ialah maknawiyah yang diselisih pendapat, mukhtalafun fiha. Lagi pula ingkar di situ dengan bukan makna ingkar nafi terus, tidak, tapi ingkar nafi pada bilang. Tak wajib bilang satu-satu. Nak ni? Wajib juga isbat secara ijma'. Apa? Kerana keadaannya Allah yang berperkuasa tu secara difahamkan dengan secara amrun i'tibari. Lagu mana? Dah kita belajar dah ke sifat kudrat tu ialah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun fi zatillah. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya. Ada di mana perkuasa kudrat tu? Di zat Allah Ta'ala. Apa tu? Diri kita faham sifat perkuasa, sifat kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala tu lah. Orang panggil keadaannya Allah yang berperkuasa. Tu dia panggil kaunuhu qadiran, sifat maknawiyah di sisi Asy'ariyah masuk dalam perkara umurun iktibariyah, dipanggil perkara-perkara yang disungguhkan pada akal. Mana? Diri kita faham dah pada pengajian sifat ma'ani dulu, sifat-sifat ni ada di zat Allah. Maka bila ada di zat Allah boleh bercerah tangga daripada zat Allah. Tak boleh. Sifat maqama bizat, maqama bil mausuf. Benda hak ada di zat, benda hak ada di mausuf. Tak boleh bercerah tangga daripada mausuf. Nak fikir boleh bercerah lagu mana? Moga sifat tu kita mengaji dah ada di zat. Diri kita faham sifat tu ada di zat, itulah keadaannya Allah yang bersifat. Lagu tu. Tu dia panggil cara Asy'ariyah faham sifat maknawiyah. Jadi kalau gitu tak usah bela tak usah bela seko-seko, pakai beriman dengan ijma' gitu ya. Sebab tu kau yang rajahnya sifat 13. Maturidiyah kata, hai. Kena bila seko-seko. Kena bila sasa nanya. Tak boleh bila dengan ijma' begitu, tak boleh. Apa? Walaupun kita memang yakin dah sifat tak boleh bercerai dengan tangga dengan zat. Memang dah kita yakin sifat tak boleh bercerai tangga daripada zat. Tapi ada ke tak hak iktikad sifat boleh bercerai tangga daripada zat? Ada.
Mana? Seperti puak Nasrani, puak Kristian. Puak Kristian tu antaranya faham dia Isa tu ialah ilmu Allah Ta'ala hak cabut daripada zat, gugur jatuh atas ke bumi. Tu. Jadi nak tolak kelompok-kelompok seumpama ni. Mana? Kelompok-kelompok yang berfahaman bahawasanya sifat Tuhan tu boleh cabut, bercerai tangga daripada zat. Seolah-olah kena ada lagi satu kelakuan, satu sifat hal dia panggil yang memplekat, tak boleh cabut langsung antara sifat dengan zat. Inilah dipanggil maknawiyah. Itulah betul ni. Jadi maknawiyah di sisi Maturidiyah apa? Satu kelakuan yang tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Maknanya perkara ni bukan hanya sungguh pada akal, bukan umurun iktibariyah, bukan amrun iktibari, bukan perkara hak sungguh hanya pada zihin, pada akal, tapi amrun khariji dia panggil. Perkara yang sungguh pada diri perkara. Sungguh pada diri perkara. Bukan ada pada diri perkara. Bukan tak ada pada diri perkara. Sungguh pada diri perkara. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Satu kelakuan ni lah yang memplekatkan antara sifat dengan zat. Tu dipanggil maknawiyah. Kaunuhu qadiran, dia terjemahkan keadaannya Allah yang berperkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Gapo kaunuhu tu? Kaunuhu tu maknawiyah. Qadiran bukan maknawiyah. Qadiran tu zat. Qadirun ay zatun muttasifatun bil qudrati. Kaunuhu keadaannya itulah. Katanya Maturidiyah, satu kelakuan yang tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat di zat, sungguhlah dia. Itu. Sungguhlah apa? Sungguhlah keadaannya Allah empunya sifat tadi. Itulah betul. Apa? Boleh faham tak? Ini. Pening boleh. Sebab nama kata kau ni marjuh payuh nak faham ni. Apa benda usah duk cakap menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Al-wasitatu bainal wujudi wal adami, la taraqi ilal wujud. La tanazzu ilal adam. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Pening. Main pening sungguh. Tapi bagi orang yang dibukakan kefahaman oleh Allah Ta'ala boleh terima. Sungguh benda ni. Itu ni. Tu baik. Tengok. Jadi kalau gitu kita kena baikilah, bukan baiki maknanya kita kena takdirlah perut bedah kita. Ke-14 qadirun ay kaunuhu qadiran. Artinya yang kuasa, artinya keadaannya Allah yang berperkuasa. Gitu. Lagu mana nak faham? Kalau kita Asy'ariyah, kita faham kaunuhu tu ialah apa? Diri kita faham dah dalam sifat ma'ani, kita bahas dalam pengajian sifat ma'ani, sifat tu ada di zat Allah. Itulah keadaannya Allah yang empunya sifat, yang bersifat, tak perlu dah nak bila seka-seka. Gitu. Tu cara Asy'ariyah faham. Ana amrun i'tibar. Kaunuhu tu sungguh pada akal, bukan sungguh pada luar daripada kepala, bukan amrun khariji tapi amrun i'tibari fi dhihni. Tu. Tapi kalau Maturidiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu tu apa? Amrun i'tibari khariji. Mana perkara yang diiktibarkan khariji, di luar daripada zihin, di luar daripada kepala otak kita. Iktibar di mana? Di zat Allah Ta'ala. Gapo dia kaunuhu tu? Satu kelakuan, satu hal, al-halu thabitatu, satu kelakuan yang sungguh tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat berkuasa di zat Allah, sungguhlah keadaannya Allah empunya sifat berkuasa. Begitu. Tengok amu nak terang kena pejam mata sebab apa? Susahnya kau ni tu. Ke-15 muridun ay kaunuhu muridan. Sama juga huraiannya tetap sama.
Kaunuhu muridan artinya muridun yang berkehendak, artinya kaunuhu muridan keadaannya Allah yang empunya sifat berkehendak, ataunya keadaan Allah yang berkehendak, atau keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Sebab kalau tu guru hamba dia tak suka mana buh sifat erti iradat tu berkehendak. Sebab takutnya faham orang Kelantan ni ada dua kehendak. Kehendak dengan makna mau, kehendak dengan makna hajat. Kandak dia panggil kandak. Macam orang tu berajar kan. Ya kau tanya dia, mak, kau kandak ke demo ni? Kau kandak. Mana kau ada hajat dengan demo? Hajat nak buta duit kau berapa dah ni? Itu panggil kandak. Kandak. Dia buat hal itu jadi kandak. Idram lalu. Kau kandak ke demo ni? Maknanya kau berhajat ke demo. Jadi tutup guru Kelantan ni banyak tak sukalah terjemah iradat artinya kehendak atau berkehendak atau berkehendak. Lepas tu terjemah lebih tepatnya penentu. Penentu. Penentu memang pun sifat iradat tu takluknya takhsis, menentu. Menentu sebahagian mungkin, menentu akan mungkin pada akan sebahagian mungkin mutaqabilah yang harus pada mungkin. Itu kita bahas dah panjang dulu. Jadi kaunuhu muridan artinya keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Ke-16 alimun. Ini kita tak perlu syarah panjang lah. Mula-mula kita syarah dah gitu tu, pakar hak lain pun masuk dengan gitu je huraian dia. Nanti ni kaunuhu alimun, kaunuhu aliman, alimun ay kaunuhu aliman. Artinya arti alimun yang mengetahui, artinya kaunuhu aliman keadaannya Allah yang empunya pengetahuan. Gitu. Keadaannya Allah yang berpengetahuan. Boleh tak? Tu apa keadaan? Satu kelakuan yang mengikat antara zat dengan pengetahuan. Tu tak wicam-cam. Ke-17 hayyun ay kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Itu maksudnya kehendak. Hayyun tu zat. Hak kehendak sini bukannya zat, naknya sifat. Apa? Kaunuhu hayyan. Artinya arti hayyun yang hidup. Artinya arti kaunuhu hayyan yang empunya sifat berhidup. Begitu. Ke-18 sami'un. Sami'un tu zat. Artinya arti sami'un yang mendengar, ini yang maha mendengar. Sami' tu orang panggil sirah mubalarah, dia panggil sirah mubalarah. Sami' yang maha amat mendengar. Hak kita kehendak sininya bukan sami'un, tapi naknya kaunuhu sami'an. Keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar. Tu. Ke-19 basirun ay kaunuhu basiran. Artinya arti basirun yang maha amat melihat. Tapi hak kita kehendak sini kaunuhu basiran artinya keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat. Gitu. Soal Tuhan mendengar melihat, memang dah Tuhan maha mendengar maha melihat. Tapi koding ke tak koding mendengar melihat Tuhan, itu hadap kepada benda yang koding lah mendengar melihat. Hadap benda yang baharulah mendengar dan melihat. Gitu. Adapun pelihat itu koding semata-mata. Pelihat pendengar itu koding semata-mata. Adapun mendengar dan melihat itu tak mestinya koding. Kena tengok gapo muta'allaq dia, gapo tepat dia ta'alluq, gapo kok dia hadap. Kita kata Allah Ta'ala mendengar zat dan sifat-sifat dia. Kalau gitu mendengar tu koding. Sebab apa? Sebab zat dia, sifat-sifat dia koding tak? Koding.
Innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala maha mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala maha mendengar akan segala sifat-sifatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala maha mendengar akan sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Nah, kenapa pendengar dan pelihat ni dia hadap pada benda yang wujudi, benda ada. Sama ada benda ada tu qadim atau hadis tak ada kira. Itu. Jadi kalau Allah Ta'ala mendengar zat dia, sifat-sifat dia, mendengar tu qadim. Tapi kalau Allah Ta'ala mendengar makhluk dia bila ada? Bila dia ada kan baru ada makhluk dia. Bila dia buat baru ada makhluk dia. Jadi bila dia dengar makhluk dia? Baru. Bila? Ketika mana dia buat makhluk dia min adamin ila wujudin, daripada tak ada kepada ada. Bila ada makhluk dia, tekah tu baru Allah Ta'ala dengar makhluk dia. Gitu Jadi Allah Ta'ala mendengar makhluk dia qadim ke baru? Baru dengar. Nisbah ta'alluq tanjizi hadis. Lepas tu belum tu pekak ke tu? Tak pekak. Patut pada dah dia dengar sedia kala suluhi qadim. Sebab apa? Sebab sifat pendengar dia tu qadimah. Gitu Dia sedia kala lagi ada sifat pendengar, macam kita ni. Gini contoh. Kita ada sifat pendengaran tak? Ada di telinga ni. Soal kita dengar kau tak dengar, itu bukan masalah sifat pendengar. Itu masalah kita mendengar atau tak mendengar. Lawan bagi mendengar bukan pekak tak mendengar. Itu. Contoh orang tidur. Tok guru mengajar dia tidur kerong. Apakah dia pekak? Dia tak pekak. Ada sifat pendengar dia nak telinga dia tu. Tapi dia dengar tak? Dia tak dengar. Sebab itulah tak mendengar lawan dia mendengar lawan dia tak mendengar. Patut hak mana lawan bagi bekak? Sifat pendengar tu, pendengaran tu. Itu lawan bagi bekak. Tu bagi orang hak tak ada asal lagi sifat pendengar dia anak telinga dia. Walau dia depan tok guru ngango gini, dia tak dengar. Ngango, tak ada tidur, duduk ita tengok tok guru. Dia ada sifat pendengar? Tak ada. Dia mendengar tak? Tak. Apa? Tak ada sifat pendengaran. Tak ada sifat pendengaran, itulah lawan dia ialah peka. Adapun mendengar, lawan dia bukan peka. Lawan dia tak mendengar. Tak mendengar sebab apa? Boleh jadi tidur ke, duk main handphone ke, awak tak tahu ke, boleh jadi belakang. Itu orang panggil lawan bagi mendengar ialah tak mendengar. Tuhan mendengar tak kita ketika mana kita belum dijadikan? Tak mendengar. Kalau orang kata, tak mendengar Tuhan, pekak. Itu bodoh, tak faham. Tak mendengar bukan nak pekak. Dah kita tak ada lagi Tuhan nak mendengar. Mana? Mendengar Tuhan tu mendengar pada benda yang ada. Jadi kalau gitu baru Tuhan dengar. Baru bila? Bila kita beranak oleh mak kita. Contoh kita beranak 31 April 89 tubik daripada perut mak. Ada tak kita? Ada. Start situ Tuhan mendengar kita. Baru dengar. Baru dengar. Kalau gitu pekak Tuhan sebelum ni. Tak. Sebelum ni Tuhan nisbah dia patut tak dengar kita, patut layak suluhi qadim dia panggil. Bapa suluhi qadim patut padas dia kalau dia boleh dengar dah kita. Sebab sifat pendengaran dia tu qadim, ada rizat dia. Itu. Jadi mendengar tu qadim ke baru, tengok bertakluk pada gapo. Kalau bertakluk pada benda yang qadim maka qadim. Kalau bertakluk kepada benda yang baru maka baru. Adapun diri sifat qadim selama-lama, tak ada kaitan dengan takluk gapo. Itulah gitu. Sebab itulah kalau kita mengaji sifat 20 duk terjemah, kudrat artinya berkuasa, iradat menentu, ilmu mengetahui, sama mendengar, basar melihat. Pening paksa dah mengaji, tak payah paksa dah. Tak payah paksa dah. Tu. Bukan salah tapi kurang tepat. Kurang tepat jadi duk pening bercelaru habis. Ke-20. Cukup 20 ni.
Ke-20 mutakallimun, arti mutakallimun yang berkata-kata. Tapi kehendak di sini hak sebenarnya bukan mutakallimun. Karena mutakallimun tu zat yang maha berkata-kata. Yang kehendak di sini ialah sifat mana? Kaunuhu mutakalliman. Itu. Apa kaunuhu mutakalliman? Artinya kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah yang empunya sifat berkata. Itu. Nah, keadaannya Allah yang empunya sifat berkata. Nah, tu. Habis sifat 20. Kemudian dalil dia, lawan dia sama dengan sifat-sifat ma'ani juga. Kerana dia tu malzumatun lil ma'ani. Kita iktibas dirilah, kita bahas diri. Kemudian kata Syekh Abdul Samad Palembani, ada pun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu setengah daripada sifat yang mustahil. 20 sifat juga. Setengah aja tu. Orang panggil setengah tu ibarat daripada litabai. Nah, ba'diyah mana sebahagian, setengah, bukan dengan mana separuh. Kenapa? Kerana wajib kita i'tikad dah. Awal-awal dulu kita bahas ada iman secara ijmalinya mesti ada di zat Allah Ta'ala segala sifat-sifat kesempurnaan yang dinisbah pada Tuhan. Mana kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, bukan sempurna di kita. Berapa banyak sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, mana nisbah dengan ketuhanan, itu Tuhan yang maha mengetahui berapa banyaknya. Tentu tidak segala sifat kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan nisbah di Tuhan, bukan nisbah di kita. Berapa kau sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala, yang tentu tidak ada di zat Allah Ta'ala, itu pun tidak boleh dibila. Hanya Tuhan yang maha mengetahui berapakah sifat naqais, sifat kekurangan yang tak ada di zat Tuhan. Itu orang panggil iman secara ijmali. Setengah pun tu sebahagiannya apa? Sifat yang mustahil, makna sifat yang tentu tidak. Mustahil makna ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sifat yang akal kita tak boleh nak gambar, nak kata ada. Makna sifat tentu tidak, lagi tak ada. Sifat tentu tidak, lagi tak ada. Sebab apa? Sebab kita hukum dengan dak. Kalau tak kita hukum dengan istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Tak terima sungguh pitah makna apa? Tentu tidak. Itu. Tu tentu tidak. Itu dia panggil istihalah. Sifat tu kita hukum dengan istihalah, sifat tu dipanggil mustahil. Nah, contoh tak ada Allah. Tak ada Allah, kita nak hukum apa dengan kepala otak kita? Tentu tidak. Itu istihalah. Tentu tidak. Tak ada Allah. Tak ada Allah tu dipanggil mustahil. Hak kita hukum dengan tentu tidak tu dia panggil istihalah. Gabung dua tu dia panggil istihalatul mustahil. Tentu tidak, tak ada Allah. Tentu tidak, tak ada Allah ni wajib. Wajib pula. Wajib kan. Contoh kalau Quran kan, lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad mustahil. Di beranak dan beranak mustahil. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak beranak, itu dia panggil istihalatul mustahil. Lam istihalah, tidak. Yalid mustahil. Walam istihalah. Yulad mustahil. Istihalatul mustahil. Tidak diperanak dan tidak beranak, wajib kita i'tikad Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanak. Itu dah. We beza istihalah dengan mustahil. Yang kata lebih kurang ya istihalah. Mana lebih kurang? Itu ni. Lain nama istihalah tu mustahil. Itu. Jadi mustahil tu kena ke benda. Istihalah tu otak kita, hukum adalah kepala otak kita. Gitu dah. Maka iaitu setengah daripada sifat yang tentu tidak atas hak Allah Ta'ala, atas zat Allah Ta'ala tu 20 sifat. Sebahagian lah gitu. Iaitu 20 sifat lawan segala sifat yang tersebut itu jua mana? Lawan bagi ada, tiada. Ada Allah, apa kita nak hukum? Mesti ada Allah. Itu dia panggil wujubul wajib. Wujub mesti, wajib ada Allah.
ada Allah tu dihukum dengan wujub, maka ada Allah tu dipanggil wajib. Wajib kita i'tikad mesti ada Allah. Ada lawan tiada. Tiada Allah, apa kita nak hukum Allah tiada? Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak istihalah, tak ada Allah mustahil. Tentu tidak tiada Allah, tu wajib kita i'tikad. Tentu tidak tiada Allah. Lagu tu ngaji sifat 20. Nah, dalilnya alam ini. Sedia mana tak ada awal bagi ada Allah. Apa kita nak hukum? Mesti Allah sedia. Mesti Allah wujubul wajib. Wajib kita i'tikad wujubul wajib. Sedia lawan dia hadis baru. Mana ada Allah, ada mula dan terima berubah. Nah, apa kita nak hukum Allah baru? Tentu tidak Allah baru. Wajib kita i'tikad tentu tidak Allah baru. Itu. Allah baru tu mustahil. Kenapa? Karena kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak Allah baru. Ila akhir sampai begitu dah mengaji sifat 20. Bukan mengaji sifat 20 ni Allah bersifat dengan wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada ialah tiada. Tiada siapa? Tiada Allah pula. Belawai-belawai jadi tak ada pula Tuhan. Bukan gitu. Jadi gamak belawai supaya lembu tanduk lembu gitu. Tonyoh muaku gitu. Bukan belawai begitu. Lawai situ dengan makna tak boleh beripung sekali. Ada dengan tak ada tak boleh beripung sekali. Itu makna lawai. Nah, tu. Ada Allah dengan tak ada Allah. Boleh beripung sekali? Tak boleh. Kalau kita i'tikad Allah ada, tentu tidak tiada Allah. Itu. Kalau kita i'tikad tiada Allah, tentu tidak ada Allah. Dua tu. La wasitata bainahuma. Tak ada benda duduk tengah antara kedua. Habis itu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Adapun sifat yang jaiz, masuk sifat yang harus dah. Jadi 20 yang wajib kita i'tikad dengan wujub, 20 yang mustahil kita i'tikad dengan istihalah. Jadi berapa dah tu? 20 jadi 40. 40. Satu yang harus. Jadi 41. Capur pula dalam bab kenabian kerasulan, pak yang wajib, pak yang mustahil, satu yang harus, jadi 9. 9 capur 41 jadi 50. Ini hak disebut oleh alim ulama, wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui mengenal 50 simpulan bagi iman. Kita baru 40 baru tadi. 20 40. Ni nak masuk satu akidah jaiz harus. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.